Dia Sumamah berkata, okey, aku balik ke negeri aku akan arahkan orang negeri aku jangan hantar barang ni ke Mekah. Ini macam boykot ni. Jangan hantar barang ni ke Mekah, boykot. Lepas tu bila benda tu dihalang sungguh, terpaksa orang Mekah ni walaupun bermusuh dengan Nabi di Madinah, hantar wakil jumpa dengan Nabi minta supaya Nabi beri arahan kepada Sumamah jangan boykot kami. Ini nak cerita tuan-tuan, hidayah itu bermula di masjid. Seperti apa yang berlaku. Dan tuan-tuan kalau kita nak carilah kisah-kisah orang yang memeluk Islam kerana mendapat hidayah dengan masjid ni banyak tak terkira. Cukuplah setakat tu. Okey tuan-tuan banyak hadis-hadis menceritakan kelebihan bina masjid ni. Antaranya saya ambil satu ni lah. Hadis dalam Sunan Ibn Majah. Nabi kata antara amalan yang mengeringi seorang yang beriman selepas kematiannya ialah ilmu yang disebarkan. Anak salih ditinggalkan. Lembaran Al-Quran diwariskan ataupun masjid yang dibina. Ataupun rumah rehat dibina untuk anak jalanan macam RNR. Sungai yang dialirkan ataupun sedekah yang dikeluarkan ketika hidup. Ini antara perkara-perkara yang boleh membantu kita selepas kita mati besok. Bahkan kita nak buat istana syurga tak mampu tuan-tuan. Nak dapat sekaki tanah syurga pun tak mampu. Tapi kita boleh dapat benda tu dengan membantu untuk membina masjid. Bina masjid di tempat kita dan sama-sama kita imarah. Alhamdulillah saya percaya tuan-tuan memang terlibatlah dengan benda ni. Okey, seterusnya. Ni tajuk kita hari ni. Ini nak perkenalkan contoh dua projek dalam satu. Bina syurga dengan bina masjid. Dan yang kedua cari unta. Cari unta merah. Dan projek Jepun saya ni kita panggil projek mencari unta merah Jepun. Unta merah Jepun. Sebab apa unta merah? Sebab dalam sebuah hadis Nabi galakkan para sahabat untuk berdakwah. Waktu Nabi kata demi Allah, kalau seorang masuk Islam kerana usaha kamu, pahalanya jauh lebih besar berbanding unta merah. Orang Arab tuan-tuan unta merah ni sangat mahal. Unta merah ni cecah 1 juta seekor. Jadi kalau kita nak tukar kepada bahasa, convert kepada bahasa moden, seorang masuk Islam, kamu dapat sebiji Ferrari. Apa tu gambar Ferrari tu letak situ tu. Seorang masuk Islam dapat sebiji Ferrari. Kita di Malaysia, Alhamdulillah kerja dakwah ni dah agak kita kata rancak dan ramai hak memeluk Islam. Jadi masing-masing ada fokus. Tengah kawan-kawan kita ni, dia kata dalam keadaan biasa, orang kita dah kenal Islam. Dia pun masuk hutan. Pergi jumpa dengan orang asli. Alhamdulillah. Ada buat kerja untuk orang asli. Kita berterima kasih, kita sokong. Lepas ada pula, pergi ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni negeri-negeri minoriti Muslim. Ramai lagi umat Islam perlu kebantuan. Dia orang pun hantar tim pergi sana buat kerja dakwah. Alhamdulillah. Kita sokong. Dan di Jepun, itu sebab apa bila saya cerita mengenai dakwah di Jepun ni ada jenis toksik lah orang Melayu setengah ni. Apa halus duk sibuk-sibuk pergi ke Jepun. Di Malaysia pun tak habis lagi nak berdakwah, sibuk pergi ke Jepun. Jadi jawapan kita, okey, saya pergi Jepun, awak buat kerja di Malaysia. Jangan duk bergaduh, jangan duk peleceh kerja orang. Okey, kisah mula ziarah. Macam mana saya boleh pergi ke Jepun ni? Cerita dia, ni orangnya. Nama dia Dzulqarnain Hasan Basri. Ni dia mula giat hak saya cerita tadi lah. Dia buat kerja dakwah mula tahun 2000 dia buat kerja lama dah 2008 tapi tak ada bantuan. Cerita dia tuan-tuan, saya ringkaskan tahun 2017 sebab Jepun ni dia nak buat Olimpik tahun 2020 tapi Olimpik sebab Covid tangguh. Masa Jepun ni dia nak buat Olimpik 2020, dia pun nak jemput seluruh dunia pergi ke sana. Dan masalah di Jepun tuan-tuan, Jepun sekarang ni rakyat dia semakin menurun sebab orang tak menikah. Orang Jepun dia tak menikah sebab apa? Dia risau dengan kos sara hidup. Kalau menikah nak bela isteri, okey, lepas tu dapat anak nak bela anak sekolah, tingginya kos sara hidup. Dia pun ambil pilihan tak kahwin. Tak payah kahwin. Bila tak kahwin, fenomena ni merebak sehingga sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Jepun, pergi ke mana saja di Jepun orang tua saja. Dekat Plaza Tol orang tua, pump station orang tua, security guard orang tua. Sebab orang muda tak ada. Jadi oleh kerana kata-kata rakyat dia semakin menurun populasi dia, kerajaan Jepun duk fikir macam mana cara. Macam mana cara supaya ekonomi boleh sustain, boleh stabil. Dia pun gunakan polisi, dia buka pintu.
Dia galakkan orang luar masuk ke Jepun. Tuan-tuan, saya dah pergi ke Jepun 5 kali. Pergi ke Jepun tak payah minta visa. Macam pergi Sabah Sarawak. Sampai di airport, tunjuk pasport boleh masuk terus. Sebab apa? Dan Jepun ni dia sangat mengalu-alukan ada 2 negara di dunia ni. Satu Indonesia, satu Malaysia. Sebab apa? Indonesia dengan Malaysia ni dekat dengan budaya mereka, dan bila ramai orang Malaysia Indonesia duduk sana berkahwin, dia boleh bantu untuk stabilkan ekonomi Jepun, tarik pelancong dan sebagainya. Jadi oleh kerana orang Jepun ni semakin menurun dia punya populasi itu, dia jemput orang luar masuk ke sana. Dan ini adalah peluang-peluang dakwah. Peluang dakwah untuk kita bawa masuk ke sana. Jadi cerita dia Dzulkarnain ni gini, balik 2017 Jepun ni jemput utusan Malaysia. Jemput utusan Malaysia pergi ke sana untuk buat coverage mengenai pelancongan Islam. Adalah kawan saya kerja utusan Malaysia. Dia pun dihantar pergi sana. Masa dia pergi sana tu, on the way balik daripada buat assignment dia, singgah di masjid ni, Masjid Kobe. Singgah masjid ni. Tuan-tuan, masjid ni istimewa. Masjid ni masjid tertua di Jepun. Dan masjid ni masa dibina tahun 1935, ada penaja orang kaya sana lah. Campur dengan umat Islam di sana bantu sikit. Dia upah arkitek terbaik. Lepas tu arkitek tu bina masjid ni ikut seni bina yang dah kukuh. Sebab dia tahu Jepun ni negara gempa bumi. Jadi dia buat masjid ni memang cantik, kuat, kukuh. Dan masjid ni tuan-tuan, berlaku gempa bumi, berlaku perang dunia kedua ni gambar ni. Bangunan sekeliling tu masa berlaku perang dunia yang kedua, musnah habis. Masjid ni steady lagi. Lepas tu berlaku gempa bumi yang besar tahun 92, masjid ni okey lagi. Oleh kerana itu, masjid ni menjadi daya tarik kepada orang Jepun. Pelancong Jepun kalau pergi ke Jepun, pergi ke Kobe, di bandar Kobe. Kalau pergi ke Kobe, tuan-tuan, orang Jepun ni 2 benda biasanya. Ada berapa benda tarikan. Yang pertama, daging wagyu. Daging wagyu ni mahal ni. Daging lembu Kobe, dia ternak, dia jaga sungguh-sungguh. Lepas tu buat untuk makan steak dan sebagainya. Dan tuan-tuan patut bangga, orang Pahang, nama dia Khairul Anwar. Dia ambil sijil halal di Malaysia, dapat tauliah untuk sembelih lembu. Dia pun pergi ke Jepun, pergi ke Kobe. Pergi ke Kobe, dia pun bawa idea sembelihan lembu halal Islam ni kepada satu company sembelih lembu. Dia buat demonstrasi daging sembelihan halal lebih sedap, lebih lembut berbanding daging lain. Jadi oleh kerana demonstrasi yang dia buat tu, company tu tukar operasi buat jadi kilang halal. Nama dia Khairul Anwar. Orang Pahang, belah mana saya lupa. Tapi saya jumpa dengan dia, dia memang fokus benda tu, duduk di Kobe. Jadi orang Jepun pergi ke Kobe sama ada nak daging wagyu ataupun nak tengok masjid ni. Dan di situlah kawan saya Dzulkarnain ni, orangnya, dia menghabiskan masa dia kerja engineer. Hujung minggu, Sabtu Ahad duduk di Masjid Kobe. Duduk di Masjid Kobe bila Jepun tengok, inilah masjid tertua, masjid yang kukuh, masjid yang tak pernah musnah. Dia pun akan offer, masuk-masuk jemput Jepun tu masuk dalam masjid ni. Lepas tu, dia pun berdakwah. Dia tanya, okey, saya bantu awak ni, saya nak perkenalkan awak dengan bangunan ni. Awak tahu apa tentang bangunan ni? Katanya kawan saya ni, Dzulkarnain. Jepun kata, ini rumah ibadat orang Islam. Awak tahu apa pasal Islam? Tak tahu banyak. Okey, nak tak saya terangkan cerita pasal masjid yang cerita pasal Islam? Boleh. Lepas tu dia pun kata, dia pun ambil Quran. Quran ni pun tuan-tuan dia beli pakai duit sendiri. Sebiji, kalau tempat kita dalam RM30. Tapi sebab tukar convert dengan semua sekali, biji Quran terjemahan Jepun 100. Duit sendiri. Weekend pergi ke sana duit sendiri. Dia kata sebulan dia provide banyaklah, dekat 5, 6, 700. Walaupun saya ni engineer di Jepun, gaji biasa je. Tapi dia punya semangat tu. Lepas tu dia bagi Quran ke Jepun. Okey. Dia kata masjid ni rumah ibadat orang Islam, dan orang Islam percaya kepada Tuhan, Allah. Dan Tuhan, dia kata Allah ni, nak tahu pasal Allah dalam buku ni. Dan buku ni istimewa. Buku ni satu-satunya buku di dunia yang Tuhan cerita dia adalah Tuhan. Awak agama apa? Kristian. Awak agama apa? Shinto. Awak sembah apa? Shinto. Saya sembah patung. Mana awak tahu patung tu Tuhan? Ayah saya cakap, tok saya cakap.
Awak mana awak tahu Jesus tu, Isa tu anak Tuhan? Padri cakap. Jadi Jesus ke, Isa ke ataupun patung tak pernah cakap dia Tuhan. Orang cakap dia Tuhan. Orang kata inilah Tuhan, jom pakat-pakat sembah. Tapi Allah ni tak. Dia sendiri cakap dalam buku ni dia Tuhan. Dia pun dah pening dah. Lepas tu kata buku ni istimewa. Apa istimewa buku ni? Buku ni dia kata tidak ada penulis. Lagilah pening Jepun. Kalau tak ada penulis, kenapa? Boleh tertulis. Lepas tu Jepun pandai sikit. Sekejap tuan. Dia kata saya belajar pasal Islam. Muhammad tulis buku ni. Dia kata tak. Muhammad tidak boleh menulis. Tidak boleh membaca. Itu memang terbukti secara saintifik. Lepas tu dia kata nak dengar tak? Apa Tuhan kita cakap kepada kita. Ni Tuhan betul ni. Bukan Tuhan orang cakap. Patung tu, Tok saya cakap dia Tuhan. Padahal dia tak pernah mengaku pun angkat tangan. Bro, aku Tuhan sembah aku tak. Jadi ni Tuhan sendiri cakap. Nak dengar tak? Jepun tu, okay, interesting. Dia pun buka. Dia pun baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu, dia akan terjemah. Jepun tu dengar, kagum. Dan tuan-tuan, ada peristiwa-peristiwa yang ajaib. Contoh peristiwa ajaib, meremam bulu roma. Dia kata, Ustaz, Jepun ni kadang-kadang bila kita baca je, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, setengah Jepun tu dia dah tiba-tiba meremam bulu roma. Dia kata Ustaz, hak meremam bulu roma ni memang tak lama. Kita ambil nombor telefon, kita follow up, insya-Allah dia mudah untuk menerima Islam. Itulah kerja dia di masjid ni. Dia buat kerja tuan-tuan seorang. Lepas tu bila wartawan utusan Malaysia tadi tu singgah Masjid Kobe ni, jumpa dia berkenalan orang Malaysia buat kerja dakwah seorang-seorang. Dia pun ambil nombor telefon. Balik Malaysia, reporter utusan Malaysia tu pun beritahu saya, kawan. Dia kata ni aku jumpa budak, ada orang Malaysia berdakwah di Jepun. Lepas tu saya pun ambil nombor tu. Saya di kelas tafsir. Kelas tafsir dulu tu saya rakam masuk dalam WhatsApp group. Saya pun communicate dengan Tuan Kenai. Saya kata nak tak masuk dalam WhatsApp group ni. Lepas tu boleh dengar-dengar. Dia kata boleh. Dan oleh kerana dia duduk di Jepun ni tuan, tak ada kuliah-kuliah ilmu macam kita ni. Cara dia nak belajar agama, dia engineer. Cara nak belajar agama, tengok YouTube. Dia dengar Dr. Basir, dia dengar Nu'man Ali Khan. Lepas tu bila dah ada dalam WhatsApp group ni, saya rakam hantar 10 minit, 10 minit, 10 minit. Jadi untuk sesi kelas 2 jam tu, ada 10 minit, 10 minit. Lepas tu dia kata kuliah tafsir Ustaz ni, saya dengar masa pergi kerja. Dia pergi kerja naik kereta api. Pakai earphone, duduk dengar. Lepas tu, lama-kelamaan hubungan saya online dengan dia semakin rapat. Lepas tu satu hari dia kata, Ustaz saya nak balik. Nak balik Malaysia sebab ada urusan. Jumpalah. Ni jumpa di Batu Cave. Jumpa di kafe. Lepas jumpa sambang-sambang, saya pun bagi hadiah buku saya ke dia. Lepas habis tu, balik ke Jepun, dia pun masuk. Pergilah weekend pergi Masjid Kobe, duduk di Masjid Kobe, berdakwah. Dia suka ambil gambar, dia pakai iPhone. Dia pun letak gambar ni, dia letak buku saya. Dalam Masjid Kobe dia pun ambil gambar, dia pun post. Dia post ni. Dia kata, Alhamdulillah buku dah sampai ke Masjid Kobe, masjid tertua di Jepun. Jika diizinkan Allah, tuan dia pula akan sampai untuk melihat perkembangan kerja-kerja dakwah di Jepun. Dia tulis lagu tu. Tuan-tuan, media sosial ni kena cara boleh memberi manfaat sangat besar. Tengok contoh musalla kita ni dah. Musalla kita ni. Orang share semua sekali, boleh membantu. Hantu raya pun banyak juga dalam media sosial ni kalau tak kena cara. Dia adalah alat yang mudah dibawa kepada kebaikan dan juga lebih mudah dibawa kepada kejahatan. Jadi bila dia tulis macam ni, dia share. Kita ni tua-tua ni adalah anak murid. Anak murid saya tengok, dia kata bagus ada 2 orang. Anak murid ni, kerja oil and gas. Dia pakai 2 orang ni, dia kata contact Dzulkarnain. Dia pun message Dzulkarnain bagi tahu. Introduce, dia kata kami sekian-sekian murid tua kepada Ustaz Lah. Jadi kami nak taja Ustaz Lah pergi ke Jepun. Nak taja Ustaz Lah pergi ke Jepun supaya dia boleh tengok keadaan di Jepun dan kami berharap dia pergi ke Jepun bukan pergi saja tetapi akan memberi impak kepada perkembangan Islam di Jepun. Berat tu syarat tu. Ringkas cerita, Dzulkarnain call saya. Masa saya keluar dengan anak-anak malam, dia call pakai WhatsApp. Ustaz, Zul apa cerita? Nak datang Jepun tak? Nak lah. Ada orang nak taja ni. Bagus, boleh berjalan, free. Tapi Ustaz dia letak syarat. Nak pergi, Islam kena dapat kedudukan Jepun. Saya kata, ya Allah, aku ni siapa? Kita ni bukan menteri. Kita bukan Perdana Menteri. Kita bukan selebriti. Macam Ustaz Azli sekarang. Tak apalah, ada orang nak taja, kita pergilah. Pergi ke sana, ziarah kali pertama. Ringkas cerita saya tengok kerja-kerja dakwah dia ni. Saya kata, Masya Allah. Dia buat kerja seorang. Buat kerja, saya kata tak boleh jadi ni.
Banyaklah sebenarnya kalau nak cerita hak ziarah kali pertama tu memang banyak dah lah. Atau ringkas cerita, balik daripada ziarah kali pertama, saya pun kempen dalam kelas cerita ke anak murid. Abdul Qarnain buat kerja sendiri, bla bla bla. Anak-anak murid mengaji dengan saya ni macam-macam. Ada doktor pakar, ada engineer, ada kita kata macam-macam lah. Dia orang pun kata, baguslah kerja Abdul Qarnain. Ustaz minta nombor akaun. Dia pun, Abdul Qarnain bagi nombor akaun, dia orang pun masuk duit. Pump in duit, masuk sampai belah-belah ribu. Bila masuk duit dalam akaun dia tu, Abdul Qarnain pun guna untuk beberapa isu taja. Yang pertama dakwah Masjid Kobe. Sebab weekend dia pergi ke Masjid Kobe makan minum sendiri habis 500 sebulan. Bila masuk duit ni, dia kata dia dah selamat duit dia. Lepas tu Jepun-Jepun yang pernah masuk Islam di Masjid Kobe dengan dia, dia panggil. Dipanggil untuk bantu kerja dakwah di Masjid Kobe. Makin meriah. Masa bulan Ramadan dia buat iftar, duit kita lah orang Malaysia. Panggil Jepun-Jepun. Masuk apa kita kata iftar, buka puasa. Lepas tu sebelum ni duit dia nak beli Quran sekarang dah ada duit, beli Quran makin banyak. Letak dekat Masjid Kobe. Jepun datang, dia berdakwah, dia bagi. Lepas tu Abdul Qarnain ni dia ada ramai kawan. Antara satu kawannya nama dia nama Nalim. Nalim ni orang Sri Lanka, dia ada Osaka Islamic Center. Dia baru beli bangunan baru, nak renovate. Duit tak ada. Duit ni juga bagi ke dia. Habis, ini pencapaian ziarah pertama. Lepas tu, berikutnya saya ingat habis gitulah. Saya ingat habis gitu. Kemudian tahun 2018, pergi lagi sekali. Ada orang taja lagi saya pergi ke sana. Dan kali ini kami pergi, tim kami, ni ada 5 orang. Bila pergi ke sana kali kedua, semakin banyak perkembangan lah. Macam-macam berlaku. Ada yang masuk Islam. Lepas tu masa balik kali kedua, kita kata ni dah serius ni. Tak boleh buat main. Kita pun tubuhkan syarikat. Yang mana syarikat tu kemudian menjadi NGO. Nama dia Fajar Iman Matahari Terbit. Lepas tu bila ada NGO Fajar Iman Matahari Terbit ni, semakin rancak kerja dakwah. Kali ketiga pergi lagi. Tahun 2009. Ini kemuncak. Lepas tu bila saya dapat tahu hari tu Ustaz Azli dengan tim Musalla Ar-Rawdah ni buat kerja nak kutip dana pergi ke tepi hijrah dan sebagainya, kita gembira sebab kita ada semangat yang sama. Cuma laluan berbeza. Ustaz Azli dia masuk ke TV Hijrah, kita pihak Musalla ni berani untuk buat investment bagus sehingga siap. Macam kita tak ada sampai lagu tu lah. Kali ketiga pergi bawa Dr. Basit. Datuk Dr. Abdul Basit ni sebab apa Abdul Qarnain ni, dia kata dia dengar kuliah-kuliah. Duduk di Jepun tu antara hak selalu dia dengar kuliah ni kuliah Dr. Basit. Lepas tu dia kata kalau Ustaz boleh bawa Dr. Basit bagus juga. Saya pun baik juga dengan Dr. Basit. Kita sama NGO gitu. Kali ketiga bawa dia, kali ketiga ni tim lagi besar. Daripada Petronas ada satu, daripada Pro 2 ada, daripada KPJ ada. Tim kami yang satu dalam lebih kurang berapa orang, 11 orang gitu. Ringkas cerita pergi kali ketiga, lepas buat beberapa siri kerja-kerja dakwah, akhirnya kita pun pergi ke sini. Ini bangunan di Osaka. Abdul Qarnain ni tuan-tuan, ada sebuah kita kata macam yayasan di Malaysia, menyarankan dia berhenti kerja, buat fokus full time kerja dakwah. Dan yayasan tu bagi gaji RM15,000 sebenarnya. Sebab gaji dia di Jepun, engineer tu bila convert ke Malaysia RM15,000. Jadi yayasan tu berani. Yayasan tu okey. Kita bayar modal, bayar down payment untuk beli bangunan ni RM40,000. Lepas tu kita bagi tempoh. Dalam setahun awak kena cari dana, awak berhenti kerja, gaji awak kami bayar. RM15,000 sebulan. Bayar. Lepas tu dalam masa setahun ni awak kena cari dana untuk bayar full ni. Jadi bila kami pergi kali ketiga dengan Dr. Basit tu, dibawa lah pergi ke sini. Lepas tu kita pun macam buat live. Balik 2019 dekat-dekat dengan Ramadan, Sya'ban 2019, kita pun mulalah buat kempen. Saya macam leader lah kepada grup ni sebab kita kenal pada awal. Balik Dr. Basit tolong kempen, kita tolong kempen. Tapi kita buat kempen tak pakai mana-mana platform. Macam Ustaz Azli masuk TV Hijrah. Kami tak ada duit nak masuk TV Hijrah. Kita cuba nak tumpang satu website ni, Insan ni. Nak guna website dia untuk kempen. Tapi dia punya charge fee. Dia letak charge dia tu berapa persen. Dr. Basit kata tak apa lah kot. Sebab duit orang ni kita nak bayar ke sini. Lepas tu kita buat kempen sendirilah. Saya sepanjang Ramadan 2019 tuan-tuan penuh pergi merata tempat.
Orang jemput je kuliah Ramadan, saya akan cerita. Unta merah Jepun, unta merah Jepun, unta merah Jepun. Lepas tu tuan-tuan, alhamdulillah, duit masuk. Kemuncak duit masuk 25 Ramadan ataupun 29 Mei 2019. Ada seorang datuk. Datuk ni dia orang besar. UMW Toyota. Dia dah biasa kerja dengan Jepun. Lepas tu masa penuzul Quran tahun 1440 Hijri ni, saya kuliah subuh di masjid dekat Shah Alam, Masjid Alam Impian. Masa tu ramai Jumaat sebab cuti nuzul Quran. Saya pun cerita pasal Jepun ni. Bila cerita pasal Jepun, datuk tu datang jumpa saya. Ustaz, hari tu masa awal Ramadan orang duk share WhatsApp. Saya tengok bagi dah sikit, dia kata. Hari ni saya dengar sendiri daripada Ustaz, cerita mengenai kerja-kerja dakwah di Jepun ni, saya nak bagi. Lepas tu dia cakap nak bagi lah. Kita okey lah. Terima kasih Datuk. Lepas tu di Masjid Al-Ampian tu ada tim kami. Nama Hafiz dengan Rafian. Masa malam Ramadan dia pun hantar. Datuk tu bagi berapa tuan-tuan? 500,000. Terkejut saya masa tu. Bukan terkejut lah. Terkejut beruk hari tu. 500,000. Ringkas cerita tuan-tuan. Habis Ramadan kita dapat 4 juta. 4 juta. Kita beli bangunan bayar 1.5 juta. Lepas tu tuan-tuan, renovate 1.5 juta. Ni renovation ni menarik. Renovation ni cerita dia, bila nak renovate bangunan ni, Dzulkarnain ni sebab dia menikah dengan orang Jepun. Dia faham budaya Jepun. Antara sebab dia kata penghalang kenapa orang Jepun tak pergi ke masjid-masjid di Jepun ni, sebab masjid tu dibina ikut seni bina asing. Bila orang Jepun tengok, itu rumah ibadat orang Pakistan. Ini rumah ibadat orang Mesir. Ini rumah ibadat orang Turki. Jadi Dzulkarnain kata kita kena renovate, buat seni bina Jepun. Agak-agak orang Jepun masuk, ni macam rumah tok kami dulu. Ada tatami, ada dinding buluh. Buat lagu tu. Lepas tu masa nak cari quotation, nak cari kontraktor untuk buat, semua tak mampu nak bagi harga 1.5 juta. Dia kata tak boleh. Lepas tu datanglah seorang lelaki, muka macam Melayu sikit, nama Salim. Dia kata okeylah, dia tengok projek ni, kata okeylah. Islam ni pernah jadi agama saya. Ayat dia. Islam ni pernah jadi agama saya. Sebab mak saya Jepun, ayah saya dulu orang Malaysia. Jadi mak saya pernahlah masuk Islam. Saya masa kecil, pernahlah jadi Islam sekejap. Bila ayah saya mati, dia dengan mak dia balik. Murtad. Jadi agama Jepun baliklah. Lepas tu dia kata okeylah, tak apa dia buat. Dia pun buat. Dia buat dengan harga 1.5 juta sebab apa? Nak mengenang kenangan jasa ayah dia lah, pernah besarkan dia. Dan lepas dia dia siap bangunan ni, seni bina dia cantik. Seni bina ni dalam tu memang tatami macam bangunan Jepun lah. Dan si Salim tadi, Dzulkarnain kawan saya ni, dia pun pegang, selalu dijemput nak tarik balik kepada Islam. Dan isu second generation Muslim di Jepun murtad ni terlalu biasa. Jadi bila kita buat ni, cara dia kita boleh tu. Lepas tu tuan-tuan, saya dah pergi 3 tahun. Saya kata kena buat something. Saya tulis buku. Buku ni 300 muka surat. Ni jihad pena selepas 3 tahun ziarah. Sebab apa? Kita punya target, kita kata mungkin 200 tahun ke depan, kerana kerja-kerja dakwah yang betul, orang Jepun ni boleh bertukar menjadi Muslim. Jadi bila orang nak cari sumber-sumber rekod macam mana Islam boleh sampai ke Jepun, boleh berkembang dengan pesat. Cek dan rekod sejarah lepas 200 tahun. Sebab bangunan ni. Jadi saya buat surat beranak lah. Surat beranak kepada bangunan tu, saya tulis buku ni. Dan buku ni, tuan-tuan, UIA beri anugerah. Ni tahun 2021. Dapat anugerah khas sempena hari anugerah UIA 2021. Dan buku ni boleh carilah online. Saya tak bawa hari ni. Boleh cari online. Tajuk dia Mencari Unta Merah Jepun. Penerbit di Bangi buat ni. Okey, alhamdulillah siap ada Osaka Islamic Center, bangunan tadi, sehingga sekarang dah ada 108 orang masuk Islam. Daripada tahun beroperasi 2020, Jepun pergi, kita cerita pasal Islam, dah 108 orang masuk Islam. Kita kata 108 orang pembising kau saya cuba pergi Jepun. Nak tahu betapa dunia ni telah menelan larut orang Jepun tak kena agama. Jadi orang agama ketika Jepun ni tiba-tiba dia jumpa dengan Islam, mesti ada benda-benda yang berlaku. Okey, bila kita tengok Osaka Islamic Center ni macam masjid lah ni, dakwah center. Bawah sekali restoran Malaysia.
restoran. Tingkat 2, kedai halal. Tingkat 3, musalla. Tingkat 4, dakwah center. Tingkat 5, macam kita kata pejabat untuk run semua ni. Dan bangunan ni tuan-tuan, kita perlukan lebih kurang 35,000 sebulan. Lepas tu NGO kami ni, NGO saya ni, kita kutip dana, kita tak ambil. Tak ambil melainkan dalam 6,000 je setahun untuk audit. Sebab kita run bawah NGO. 6,000 je setahun kita bayar audit. Auditor tu pun auditor paling murah. Kata cukup syarat untuk kita laporkan kepada ROS dan sebagainya. Dan kita hantar 35,000 sebulan. Kemudian bila dah makin berkembang pesat ni, kita tak boleh statik. Sebab Jepun ni bergerak maju, Islam pun kena bergerak maju. Dzulkarnain, kawan kita ni, dia pun cari. Lepas tu dia jumpa Bandar Wakayama. Tadi Osaka tadi tu. Bina syurga di Osaka, tadi tu. Alhamdulillah, siap dah. Kenapa? Kerana sumbangan kita semualah rakyat Malaysia. Mungkin saya tahu dalam kalangan jemaah ni mungkin ada dulu bagi ni. Bagi ribu-ribu ke, Allah alam. Terima kasih kami ucapkan. Okey, kemudian projek kedua ni masjid di Wakayama, kita nak buat di Masjid Ad-Da'wah. Sebab apa kita nampak dah? Japan Dakwah Center di Osaka tu set kita kata cara kita bawa Islam tu insya-Allah alhamdulillah boleh diterima oleh orang Jepun. Lepas tu kita kena go next level nak bina masjid. Alhamdulillah Ramadan tahun lepas beli dah tanah. Itu bangunan belah kanan tu Pak Hasan dijual tanah tu. Kita runtuh beli. Berapa harga dia? 2.5 juta. Dia masalah tuan-tuan. Dia bukan masalah duit, masalah currency tu. Katakanlah Jepun kata ambil lah 100,000. Convert ke RM, dia jadi juta. 2.5 juta kita dah beli tanah tu. Dan dalam bulan awal tahun ni saya dah pergi. Ni pergi tengok tapak ni. Tapak dekat Masjid Wakayama. Dan tapak ni lebih besar berbanding Japan Dakwah Center. Japan Dakwah Center tu kecil benar lah. Dalam lebar sebelah kaki ya. 5 tingkat. Hak ni lebih besar, 3 kali ganda. Dan kenapa Wakayama? Ni pun interesting. Kenapa Wakayama? Sebab Wakayama ni tuan-tuan, bandar yang sangat mesra Muslim. Dan ikut rekod sejarah, Wakayama ni antara dikatakan bandar pertama menerima Islam di Jepun. Sebab cerita dia tahun 1890, nak habis tuan-tuan. Ada lagi 4 slide. 1890, kerajaan Turki hantar satu armada perang lah. Bukan nak perang, nak pergi menjalin hubungan dengan Jepun. Lepas kapal ni pergi sana, jumpa dengan Maharaja Meiji, dia patah balik. Patah balik nak pergi ke Kobe. Kobe ni bandar pelabuhan lah. Sampai dekat Wakayama, dipukul ribut. Sebab Jepun ni tuan-tuan, negara bencana alam. Dan oleh kerana dia selalu sangat berlaku bencana alam Jepun ni, dia sistem pengurusan bencana alam sangat efisien. Turki ni pula tak biasa dengan kita kata keadaan laut bencana alam di Jepun. Sebab tu bila lalu ke Wakayama dipukul ribut, mangkali kapal dia pun design bukan untuk menghadapi bencana ribut ataupun dia orang belayar tak tahu ikut musim. Dipukul ribut, kelasin 610 orang, hampir semua mati. Hak selamat cuma 60 orang. Jadi orang Wakayama, kerajaan Jepun selamatkan 60 orang ni, lepas tu hantar balik semula pergi ke Turki. Mula pada saat tu terjalin hubungan rapat. Dan tuan-tuan baru ni saya pergi, awal tahun ni kita pergi ke bandar Wakayama, kita tengok dia buat monumen kenangan. Depan tu ada masjid, bukan masjid ada macam kecil ya, surau kecil. Lepas tu ada dia buat kata monumen tugu mengenang. Dia memang jaga benda ni. Lepas tu tuan-tuan ini Turki. Kemudian tahun 85 bila tercetus perang Iran dengan Iraq ni, Saddam Hussein sebelum diserang Iran, dia beritahu siapa-siapa ada di Iran sila keluar. Kalau tak, kena sekali. Masa tu ada 215 rakyat Jepun di Iran. Lepas tu kerajaan Turki pun tolong. Pergi selamatkan 215, hantar balik. Kenapa? Dia kata nak mengenang jasa baik, awak dulu pernah selamatkan kami. Sampai buat filem ni. Jadi ini antara peluang. Sebab Wakayama ni bandar kita kata bertapaknya Islam. Lepas tu rakyat dia pun sangat mesra Muslim. Rakyat dia ni ingat masa kami pergi hari tu, dah kita jakun nak makan di restoran. Tak tahu nak pilih apa, halal ke tidak. Beratur panjang. Masa beratur panjang tu,
Jepun datang juga nak lunch. Dia tengok ni muka-muka Melayu, pakai tudung, duduk beratur lama. Walaupun Jepun ni penyabar juga orangnya. Lepas tu Zulkarnain pun macam nak bermanis mulut lah. Pergi tegur Jepun-Jepun. Kami minta maaf, kami datang daripada Malaysia, datang ke Jepun. Kami suka datang Jepun, bla 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 bla. Sekejap je Jepun duduk beratur panjang. Okey. Macam beri laluan. Berapa lama pun kami nak ambil masa, nak pilih makanan. Lepas tu Zulkarnain kata, tengok Ustaz, orang Jepun ni, atau penduduk Wakayama, dia sangat kata-kata peramah, mudah nak tu. Jadi ini peluang yang kita gunakan insya-Allah untuk bina masjid. Dan setakat ni tuan-tuan, slow sikit kutipan untuk kutipan dana masjid Wakayama. Sebab apa slow? Datuk Dr. Abdul Basit ni, dia ni pengaruh besar juga. Bila dia kempen apa-apa, orang akan cepat bantu. Tapi dia kata memang setahun ni kutipan ni sangat perlahan sebab orang banyak pergi ke Palestin. Sebab umat Islam Palestin teruk ditindas. Itu kita kata perkembangan. Jadi orang banyak pergi pada Palestin. Jadi Datuk Dr. Abdul Basit, dia akan pergi sana bulan 11 ni. Jadi target pergi bulan 11 ni, dia akan macam buat pelancaran untuk bina masjid. Kalau ikut asam tuan-tuan, kita nak bina masjid ni tinggi besar ni. Cita-cita nak buat gini masjidnya. Tapi dana terlalu besar. Jadi bincang itu Dr. Basit kata, pergi nanti kita buat sekadar yang termampu dulu. Lepas tu, sebab tanah besar, lepas ni kalau ada dana, kita tambah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan cara itu, masjid ni akan terbina. Kita semua ni tuan-tuan, dah ada habuan dah. Syurga di Pelindung ni. Dengan terbinanya Musalla Ar-Rawdah ni. Lepas ni kita advance sikit. Terbina pula syurga di Osaka, dah dibina. Dan di Wakayama. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, besok kita menghadap Allah. Allah akan memberi ganjaran terbaik kepada kita. Dan mudah-mudahan bila kita jumpa dengan Nabi kita besok, dalam syurga insya-Allah, Nabi gembira sebab kita sama-sama membantu untuk menyebarkan agama Islam, bukan sebar biasa-biasa ke seluruh dunia. Dan tuan-tuan, saya percaya kalau betul cara dia, Jepun ni boleh jadi Muslim terbaik. Kalau Jepun masuk Islam, negara Jepun jadi negara Islam kerana kerja dakwah kita hak betul, bermula dengan dakwah hak betul, mungkin masjid ni dah menjadi titik tolak dia. Besok kita akan melihat Jepun boleh jadi negara Islam yang sehebat generasi sahabat. Sebab dia ada dah separuh budaya, dia ada dah Islam. Semua benda. Kita kagum dengan Jepun, separuh ada dah. Cuma hak separuh lagi kita nak kena masukkan Islam. Okey tuan-tuan, setakat ini dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini boleh membuka mata kita semua untuk sama-sama terus berjuang membina syurga. Imarahkan masjid ni. Bersyukur tuan-tuan, masjid begini punya indah, cantik. Kita boleh berkumpul, menyembah Allah bersama-sama. Imarahkan masjid ni, tunjuk keindahan Islam. Ini satu, kita kata peluang yang sangat baik. Bayangkan kawan kita duduk di negara bukan Islam, nak cari masjid pun susah. Itu baru tahap individu, anak-anak pula macam mana. Jadi kita bersyukur, dan syukur kita itu perlu diterjemahkan dengan tindakan. Allah alam tuan-tuan, setakat itulah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.